Dan sekarang ni kita jadi persoalan kita ialah apa itu takwa? Takwa tu sendiri apa? Kalau kita rujuk kalam kata-kata Sayyidina Ali, juga Imam Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ni di kalangan tabi'in. Jadi kemungkinan besar Imam Hasan Al-Basri ni dia dapat kalimah ini daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, apa itu takwa? Takwa itu ada 4. Cuba kita perhatikan cukup tak ciri-ciri takwa ini pada diri kita. Ini kita berkongsi, kita muhasabah bersama-sama tentang bekalan untuk menuju akhirat cukup ke tidak. Dan bekalan yang paling utama adalah bekalan takwa. Jadi kita nak faham tentang apa itu takwa. Kalau menurut Sayyidina Ali menyebutkan takwa itu yang pertama al-khauf bil jalil. Al-khauf bil jalil yang pertama. Yang kedua al-amalu bin tanzil. Al-amalu bin tanzil. Nanti kita sebut maksud dia. Orang lelaki steady tu kan, dia terus ingat tu. Subhanallah. Tak apalah, ingat tak ingat. Kadang tu memang yang menyampaikan pun tak ingat lepas sampaikan. Tapi yang penting dapatlah 1-2 buah untuk bawa balik untuk beramal. Bukan orang yang ingat untung, bukan orang yang menyampaikan untung, bukan orang yang banyak menulis untung. Yang akan untung selepas pulang je daripada kuliah ini adalah orang yang beramal, walaupun ambil 1 je pun jadilah. Subhanallah. Yang kedua al-amalu bitanzil. Yang ketiga ar-ridha bil qalil. Dan yang keempat wasti'dadu bil yaumil akhir. Ini kata-kata Sayyidina Ali dan juga Imam Hasan Al-Basri. Yang pertama, ciri-ciri takwa. Apa itu takwa? Yang pertama al-khauf bil jalil, iaitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Biasa kita sebut takwa, takwa tu takut kepada Allah, betul kan? Kalau takut kepada harimau kita lari, takut pada hantu buka lampu, betul tak? Rasa lalu kok hantu, ada hantu padahal tak pernah jumpa hantu, tapi cerita hantu diulang-ulang daripada kecil, dimomok-momok, tak pernah nampak hantu seumur hidup, lebih yakin hantu daripada ada malaikat. Itu lebih kuat lagi, sampai menggetar-getar tak tahu getar sebab apa. Sebab benda tu ditanam, akhirnya jadi keimanan ataupun jadi kepercayaan. Tetapi kepercayaan kepada malaikat itu ada kiri kanan, tak sekuat kepercayaan wujudnya hantu. Sebab apa? Sedangkan keyakinan tentang adanya malaikat ini disebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi dan sebagainya. Terbukti macam mana? Apabila kita berlaku, kita duduk seorang diri, ramai mana, tak kira orang muda ke orang tua ke, boleh melakukan maksiat dalam seorang diri, boleh buat dosa seorang diri. Lagi-lagi bila ada telefon zaman sekarang kan, tak kira orang tua ke orang muda ke, boleh berwhatsapp, bermesej, berunsur-unsur melampaui batasan, bermesra di mesej, laki perempuan, tuan haji, hajah, tak kira siapa-siapa, haji ke, hajah ke, orang muda ke, mungkin bermula dengan tanya khabar dan sebagainya. Ramai mana orang tua hari ini pun terlibat dengan melihat benda-benda pornografi, benda-benda lucah. Ramai orang muda mengadu pada saya, ayah dia dah tua dah, sebab tua baru jumpa telefon ni. Dulu tak ada telefon. Sekarang anak masuk internet sebab nak suruh WhatsApp. Lepas tu mulalah, dulu tak tengok benda-benda yang lucah contohnya. Minta maaf lah. Kadang ada menantu cerita, bapak mertua dia ketagih tengok benda-benda lucah, bangun tengah malam duduk tengok dan sebagainya. Ini berkaitan dengan apa? Hilangnya keyakinan Allah ya basir, Allah yang maha melihat, Allah ya sami, Allah yang maha mendengar. Hilangnya keimanan bahawasanya ada malaikat kiri dan kanan. Kadang-kadang ramai mana manusia, tak kira orang muda ataupun tua, di luar orang tengok dia orang yang soleh, orang tengok dia seorang yang warak, orang yang alim, tapi di rumah akhlaknya sangat buruk dengan ahli keluarganya. Seorang isteri boleh tinggikan suara, tak hormat pada suami, di luar dia orang yang terhormat. Seorang suami di luar, orang sebut dia mungkin panggilan ustaz ke, tok guru ke dan sebagainya, apa-apa sajalah, tuan haji ke, dilihat sangat soleh dan sebagainya. Bila di rumah dia melakukan kezaliman terhadap isteri ataupun anak-anak, tidak berlaku adil dan sebagainya. Maksudnya hilangnya apa? Keyakinan bahawasanya Allah ya basir, Allah maha melihat. Keyakinan bahawasanya malaikat sentiasa mencatat. Subhanallah. Jadi bila kita sebut al-khauf bil jalil,
takut kepada Allah, ia bukan sebagaimana kita takut kepada makhluk. Takut pada harimau lari, takut pada ular lari jugalah kan, panggil bomba ke kan. Tapi takut kepada Allah membawa maksud kita semakin dekat dengan Allah. Takut pada makhluk menjauhi makhluk. Takut kepada Allah semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalan hari ini, kita sendiri tak kenal pencipta kita, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Contohlah kalau budak-budak umur setahun lebih, dia tak kenal lagi ular, betul tak? Ular masuk dalam rumah, dia buat apa? Dia mungkin pegang, dia main, betul kan? Dia lilik, dia ni tak tahu ular tu benda yang bahaya. Dan akhirnya ular tu boleh membelit ataupun matuknya membinasakannya. Sama juga hari ini ramai mana orang hidup tak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tak rasa cinta kepada Allah dan tak rasa takut kepada Allah. Bahkan membaca ayat-ayat berkenaan dengan azab Allah dalam Al-Quran tak rasa apa-apa. Cuma berdesi je. Takutnya. Maksudnya kurangnya keyakinan. Soalannya kita baca hanyalah cerita-cerita saja. Ia tidak menjadi kekuatan keyakinan. Kalau sahabat Nabi SAW, bila baca ayat Quran berkenaan dengan neraka, mereka akan menangis sampai pengsan. Kerana mereka membayangkan mereka berada di dalam neraka. Kita baca ayat Quran tentang neraka, kita tak rasa kita rasa orang lain. Bila baca tentang syurga, mereka menangis juga ketakutan. Mereka membayangkan mereka tidak ada di dalam syurga. Kita pula sebaliknya. Bila cerita pasal syurga, kita senyum, insya-Allah ahli syurga semua ni. Umpamanya begitu. Rupanya iman kita sangatlah rendah, sangatlah menipis. Subhanallah. Jadi takwa yang pertama iaitu al-khauf bil jalil. Yang kedua al-amalu bit tanzil, iaitu beramal bin tanzil, iaitu dengan dua. Beramal dengan apa? Al-Quran dan juga sunnah. Itu kan sabda Nabi SAW. Taraktu fikum amraini ma in tamassaktum bihima lam tadillu abada. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara. Selagi mana kamu berpegang dengan keduanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Maksud tak sesat ni, di dunia tak sesat. Kalau susah takkan merana. Kalau menderita akan bahagia. Kalau sempit Allah akan lapangkan. Hidup dia takkan melarat di dunia. Dan hidup dia takkan sesat sampai dia jumpa syurga Allah. Dua ni Nabi kata. Takkan sesat selama-lamanya. Di dunia dan juga di akhirat. Apa dia? Al-Quran dan juga sunnahku. Subhanallah. Dalam hadis yang lain, Nabi pernah bercerita tentang sahabat kepada sahabat Nabi tentang umat akhir zaman. Yang mana Nabi kata keimanan umat akhir zaman sangat pelik. Paling ajaib, paling pelik. Nabi sebut kenapa iman umat akhir zaman ni pelik. Nabi sebut qaumun yaji'una min ba'dikum yajiduna suhufan wa yu'minuna bi. Fatuba man yarani wa yu'minu bi. Fatuba man lam yarani fa yu'minu bi. Allahu akbar. Nabi cerita tentang kita. Nabi kata akan datang selepas kamu, wahai para sahabat sekalian, suatu kaum yang hanya ada pada mereka suhuf, yakni Al-Quran saja. Mereka tak pernah nampak aku. Mereka tak pernah jumpa aku. Yang hanya ada pada mereka Al-Quran wa yu'minu nabi. Dan mereka beriman, percaya betul-betul pada Al-Quran. Nabi kata fatuba, beruntunglah orang yang pernah bertemu denganku, beriman denganku. Kamu beruntung. Tapi Nabi ulang 3 kali. Beruntunglah. Siapa yang tak pernah bertemu denganku dan mereka beriman denganku. Subhanallah. Nabi sedang ceritakan tentang kita. Suatu kaum yang Nabi sebut imannya yang paling ajaib, melebihi daripada keimanan para malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab para malaikat hidup bersama dengan Allah. Melebihi keimanan para nabi kerana para nabi wahyu turun melalui mereka. Bahkan Nabi kata lebih hebat keimanan daripada kamu, wahai para sahabat, kerana kamu ini depan-depan aku dan aku depan-depan kamu. Tetapi umat akhir zaman tidak pernah bertemu denganku. Hanya ada pada mereka yakni Al-Quran. Subhanallah.